Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Waw tu makna demi. Demi waktu duha. Wallaili. Dan demi malam. Idza saja. Malam tu apabila saja. Sini terjemahan dia sunyi sepi. Maknanya dia ambil satu makna lah. Satu lagi makna dia apabila malam tu datang. Yang ni sunyi sepi ni artinya malam yang tenang. Penyambuk kepada sumpahan itu ialah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang ni yang nak ditegaskan. Bahawa Tuhan kamu tidak, mana tidak, wadda'aka, tidak meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan tidak juga benci kepada kamu. Ada orang kata, oh Muhammad ni lama dah tak turun wahyu ni. Biasanya ada je yang dia bawa sekarang ni, tak turun wahyu. Mana Tuhan kamu benci kepada kamu ke? Maka diturunkan ayat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bukan setakat Tuhan kamu tidak membenci kamu, tapi malah memberikan kamu macam-macam kebaikan. Terutama sekali di hari akhirat. Walal akhiratu, dan sesungguhnya, lam tu mana sesungguhnya? Walal akhirah, dan sesungguhnya kesudahan, maknanya hari akhirat lah. Kesudahan kamu, dia terjemah sini, dan sesungguhnya kesudahan keadaan kamu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Akhirah, akhir, ula, awal. Maknanya ini hari akhirat, ini hari dunia. Dan akhirat khairun, lebih baik bagi kamu, minal berbanding dengan ula, yang permulaan, iaitu yang dunia. Maknanya ni salah satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi, iaitu Allah kata Tuhan kamu tak meninggalkan kamu dan tidak membenci kamu. Nikmat Allah bagi dua-dua, di dunia dan di akhirat. Tapi yang akhirat tu lebih baik, lebih banyak Allah Subhanahu Wa Taala berikan, seperti Allah bagi di hari akhirat. Allah bagi syafaat, haus, telaga. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh tu, la tu sekali lagi, sungguh, saufa, sungguh Tuhan kamu akan memberikan. Dua taukid di sini, satu lam, satu saufa. Saufa ni tak berlaku lagi, tapi ditunggu-tunggu berlaku dan diketahui akan berlaku. Jadi dia semacam taukid lah, penegasan. Sungguh, sungguh, sungguh. Nanti Rabbuka, Tuhan kamu, akan yu'tika, akan memberikan kepada kamu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fatarda, sehinggalah kamu reda. Kalau dah reda tu, bila dah puas hati tu, dah tak ada lagi lah apa yang nak ditunggu. Habuan apa yang nak ditunggu dah tak ada dah. Bila dah puas hati, itu kemuncak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sehingga Nabi reda. Baik, sekarang ni Allah membilang-bilang, menyebut-nyebut, sebut balik nikmat-nikmat yang diberikan kepada kamu. Jangan kamu sedihlah dengan orang kata kamu macam-macam tu. Cuba kamu perhatikan, selama ni aku duduk jaga kamu. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia, yakni Tuhan kamu tadi, mendapati kamu yatim piatu masa kamu kecil. Kemudian fa'awa, dia memberi perlindungan kepada kamu. Ini melibatkan sirah Nabi lah. Ini pun satu, kita kata satu apa? Satu mukjizat lah. Benda yang tak nampak, dinampakkan. Ini mestilah wahyu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia, yakni Tuhan kamu, mendapati kamu dhallan. Sini dhallan maknanya, dia kata mencari-cari kebenaran. Dua tafsir di sini. Satu, memang dhal maknanya hilang terus. Hilang. Dalam sejarah Nabi pernah hilang. Banyak kali jugalah hilang. Di Mekah dan ketika di Syam, dalam perjalanan ke Syam. Ataupun hilang di sini artinya maknawi. Hilang hidayah. Kamu tak belajar seperti orang lain pun. Kemudian diberikan fahada, dan diberikan petunjuk. Diberikan Al-Quran, diberikan wahyu. Ini nikmat. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Tuhan kamu mendapati kamu ailan. Miskin dulu, miskin. Fa'aghna. Dan dia memberi kekayaan, artinya memberi kecukupan. Nabi mana kayanya? Tak kaya, tapi cukup. Fa'ammal yatima fala taqhar. Kamu pernah jadi yatim, maka anak yatim, la taqhar, jangan engkau bersikap kasar. Wa ammas sa'ila, adapun yang meminta, fala tanhar, jangan engkau tengking dan herdik.
Wa amma adapun bi ni'mati rabbika, adapun nikmat Tuhan kamu, maka hendaklah kamu hadis, sebut-sebut. Artinya zahirkan untuk menunjukkan kesyukuran kamu kepada Dia, yakni Allah Ta'ala. Surah Wadduha. Suratu Wadduha. Surah Wadduha sempena ambil ayat yang pertama iaitu Wadduha. Surah ni Makkiyatun. Makkiyatun diturunkan di Mekah. Ayatnya sebanyak 11. Dalam bahasa Arab kata ihda asyrata ayatan. 11 ayat. Walamma nazalat, bila ayat ni turun, maka kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bertakbir. Akhiraha, selepas akhir surah ni. Yakni selepas dibacakan oleh Jibril alaihi salam tu wassalam. Rasulullah bertakbir. Hadis kan? Lepas tu sebut Allahu Akbar ataupun La ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang tambah walillahil hamd sebab maqam di sini ialah maqam puji-pujian, maqam itna untuk berlebih-lebihan dalam memuji. So mereka tambahlah tahmid. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir itu kerana gembira. Fasunnah, maka disebab itu disunatkan kita juga bertakbir pada akhir surah ni bila setelah dibaca. Kalau kita tengok qori-qori Mesir kan, biasanya kalau dia baca baca Tarannum, baca Wadduha sampai sini, waktu belakang tu dia bertakbir. Atau menyebut La ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun tambah walillahil hamd. Macam qari Abdul Basit. Tengok video dia. ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Waruya al-amru bihi, dan diriwayatkan. Riwayat ni ada dalam Mustadrak Hakim dan yang lain-lain. Walaupun Hakim kata hadis ni sahih, tapi menurut muhakkik ada rawi yang dalam riwayat ni bermasalah. Walaupun dia imam dalam qiraat, tapi dia bukan imam di dalam hadis. Jadi status hadis ni sanad dia dhaif. So akhir hadis tu disebut bahawa Rasulullah perintah Ubay bin Ka'ab bila habis membaca surah Wadduha, maka bertakbirlah. Perintah supaya bertakbir. Al-amru bihi. Perintah untuk bertakbir. Pada akhir surah ni, khatimataha, dan juga akhir setiap surah. Wa khatimata kulli suratin ba'daha. Selepas mana-mana surah, selepas Wadduha. Artinya daripada bermula dengan Wadduha, sampailah Qul a'udzu birabbin nas. Akhir dia itu dengan bacaan takbir. Iaitu baca Allahu Akbar. Takbirnya ialah Allahu Akbar atau La ilaha illallahu wallahu akbar. Adapun cara-cara nak sambung ataupun berhentilah takbir ni dengan akhir surah, dengan bismillah, dengan permulaan surah selepas dia. So ada bermacam-macam bentuk lah dari segi wasal dan juga wakaf. Ini ada dalam kitab-kitab qiraat ataupun tajwid dan ada dalam Hasyiah Jalalain lah, seperti Hasyiah Sawi. Okey, tengok surah Wadduha. Wadduha, waw tu dah biasa dah. Sebelum ni banyak dah waw-waw. So dia tak
huraikanlah. Waw tu makna demi. Cuma dia huraikan makna duha. So duha ada dua makna. Satu maknanya mula-mula siang hari tu. Waktu duha kita kata kan. So mula-mula siang hari au kullihi, ataupun semuanya, semua nahar. Maksudnya lawan malam ni ialah siang hari lah. So duha merujuk kepada siang hari. Bukan waktu duha tu sahaja. The first duha tu kan. Ada dua lah makna di sini. Kerana kedua-duanya merujuk kepada penggunaan wadduha lah. Perkataan ad-duha, duha-duha ni banyak digunakan dalam kalam Arab termasuk dalam Quran. Ada yang menunjukkan makna nahar saja, awalun nahar. Ada yang merujuk kepada makna semua siang hari. Contohnya dalam Al-Quran tempat lain. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Perkataan duha dalam surah Al-A'raf ayat 97-98 tu, dia punya tafsir kan. Dia kata penduduk sebuah kampung ni mereka rasa relax-relax kan, ataupun selamatkan daripada azab kami. Seolah-olah macam tak akan berlaku azab lah bila kita senang, lenang kan. So kita lupa. Jadi Allah memperingatkan manusia ni, apakah penduduk sebuah kampung yang mendustakan hidayat berasa aman an ya'tiyahum ba'suna azab. Mereka rasa aman tak terhadap akan datangnya azab kami. Bayatan artinya lailan, pada waktu malam. Sedangkan waktu itu mereka tengah tidur. Wahum naimun. Maksudnya mereka lalai tentang adanya azab. Baik, ni tengah malam lah. Lawan dia siang hari lah kan. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Apakah penduduk sebuah kampung itu mereka rasa aman terhadap akan datangnya azab kami pada waktu duha. Dia kata sini kan, bukan duha, tafsir dia naharan, sebab lawan dia lail tadi. Bukannya azab tu datang pada waktu duha saja, maknanya sepanjang hari lah ketika mereka sedang bermain tu. Wahum yal'abun. Jadi sebab itulah Jalalain di sini dia kata kemungkinan maksud dia the early part of forenoon, permulaan siang hari ataupun keseluruhan siang hari yang dimaksudkan. Ini sumpahan yang Allah bersumpah atas nama waktu duha. Dan Allah bersumpah juga atas nama malam. Wal-laili. Idza apabila saja. So ada yang kha tulis saja ada alif situ. Ada yang tulis dengan ya tanpa titik. Makna saja ialah ghatta. Malam yang menutup. So dia bagi dua makna sini. Sama ada makna dia ghatta bi zalamihi, menutup dengan kegelapannya, ataupun makna dia sakana, makna dia sukun, tenang. Malam tu malam yang tenang. Satu lagi makna dia aqbala lah, coming. Malam tu bila dia datang. Jadi semuanya ada dalil-dalil dia, ada petunjuk dia, ada penggunaan yang digunakan oleh orang Arab. Misalnya orang Arab kata bahrun sajin. Bahrun sajin. Saja ni kalau isim fa'il dia sajin lah. Jadi makna dia laut yang tenang. Sebab ada dalam syair Arab menggambarkan tentang laut. Jadi laut yang bergelora, satu lagi dia gambarkan laut yang tenang. So laut yang tenang tu disebut bahrun sajin. Jadi ini satu petunjuk lah Allah bersumpah dengan siang hari dan malam. Petunjuk bahawa Allah ni tak akan tinggalkan kamu, wahai Muhammad. Aku tak akan tinggalkan kamu. Siang dan malam. Waktu siang ataupun malam. Siang yang sibuk, malam yang tenang, malam yang gelap. Kami tidak tinggalkan kamu. Ma wadda'aka. So, ma nafilah. Ma wadda'aka. Rabbuka ni fa'il dia lah kan. Rabbuka ma wadda'aka. Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu. So dia kata makna wadda'aka itaraka. Tuhan kamu bukan telah meninggalkan kamu wahai Muhammad. Dan tidak juga telah membenci kamu. Ada qiraat yang baca wada'a. Ada yang baca wadda'a.
So jumhur baca wada'a. Dan yang ni lebih mubalaghah lah. Lebih kuat. Lebih bermakna. Tinggi makna dia. Dan penggunaannya amat sesuai sekali dalam konteks ni lah. Sebab wada'a ni dia lebih kepada selamat tinggal lah. Dan dalam penggunaan Arab, dia jarang guna perkataan wada'a ni. Dalam bentuk madi. Dalam bentuk fi'il madi jarang. Wada'a dengan wazara. Dua perkataan ni jarang digunakan dalam kalam Arab, guna dalam fi'il madi. Yazaru ada kan? Mudhari' ada. Zar ada. Amar ada. Tapi wada'a ni jarang guna. Berbanding dengan wada'a. So wada'a ni selamat tinggal. So nak tinggal kan? Jadi biasanya nak meninggalkan seseorang, biasanya kalau pergi stesen bas ke, pergi airport ke, so dia guna wada'a lah. Jadi orang yang pergi ke stesen bas ke, pergi ke airport ke, mestilah orang yang ada hubungan dengan orang yang nak pergi tu. Maknanya ada unsur-unsur kasih sayang, ada unsur-unsur silah, hubungan antara yang nak ditinggalkan dengan yang meninggalkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan wada'a, tak guna wada'a. Tidak juga guna kalimah taraka. Wada'a lebih mubalaghah, lebih baligh. Wa ma qala, dan tidak juga membenci kamu. So, ada dua ni. Satu qala yaqlu, yang ni bakar lah. Panggang kan? So kalau qala yaqli, ini barulah marah, benci. Okey. Ahli bahasa, mereka tengok, oh cantik sekali penggunaan Al-Quran. Bagaimana kalau ada unsur-unsur kasih sayang ni sini? Walaupun tinggal, tapi ada unsur-unsur kasih sayang. Disebut nama Nabi di sini. Tapi kalau ada unsur-unsur maknanya detest, hate, tak suka, benci, so tak sebut nama Nabi. Sepatutnya wa ma qalaka. Jadi untuk tujuan tu diletakkan di akhir ayat supaya tidak disebut nama Nabi. Qala di akhir ayat tu sama dengan saja, duha, kan semuanya berakhir dengan alif maqsurah. Tidak meninggalkan kamu. Qalaka. Ini style orang Arab kan? Style bahasa Arab. Kalau ada unsur-unsur kebencian dan kita tak nak sebut sebab kita ada hubungan kasih sayang dengan orang tu, so dia tak akan sebut nama tu. Biasanya dia guna positif negatif lah. Contohnya Arab kata laqad akramtuka, laqad akramtuka, aku memuliakan kamu kan. Wa ma ahantu, laqad akramtuka, aku memuliakan kamu. Wa ma ahantu, aku tidak menghina kamu. So ka ni tak disebut. Laqad qarrabtuka, aku dekatkan kamu kepada aku lah kan. Dan aku tidak menjauhkan kamu. Wa ma ab'adtu, patutnya ada ka di sini. Laqad qarrabtuka wa ma ab'adtuka, sepatutnya macam tu kan. Tapi biasanya kalau kita suka kepada seseorang tu, kemudian kita sebut sebaliknya, kita tak sebut lagi nama dia. Jadi kalau orang yang Arabic literature ni dia kuasai, maknanya dia tahu asalib, uslub-uslub yang digunakan oleh orang Arab. So kalau dia baca ayat Al-Quran ni, dia rasa something lah, ketepatannya, ketepatan dari segi penggunaan. So ayat ni dia kata nazala hadza, ayat ni turun ataupun surah ni turun, nazala hadza lamma qala al-kuffaru, apabila orang-orang kafir dia kata kepada Nabi Muhammad inda ta'akhuri, ketika mana wahyu lewat turun, ta'akhuril wahyi anhu, wahyu lewat turun daripada Nabi Muhammad. Maknanya wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad pada seketika, selama 15 yauman, 15 hari. Apa orang kafir kata? Qalal kuffar inna rabbahu, dia orang bercakap sesama mereka, mereka kata tu Tuhan Muhammad tu, Tuhan dia, wadda'ahu, telah tinggalkan dia.
dan telah benci dah kepada dia. Wa qalahu. Tengok, kafir dia sebut ni kan. Qalahu. Dia nak marah kan. Tapi bila Allah jawab, Allah tak berubah pun nama Nabi Muhammad sini. Tak refer kepada Nabi Muhammad. Dari segi lafaz lah. Maksud tu memang refer kepada Nabi Muhammad. Baik, riwayat ni bercanggah dengan riwayat dalam Bukhari. Dalam Bukhari sebut ayat ni turun apabila Jibril alaihissalam tak turun 2-3 hari pada Nabi, maka seorang wanita Quraisy, Ummu Jamil lah, isteri Abu Lahab, dia kata syaitan dia telah lewat turun kepada dia. So dia mengejek Rasulullah SAW. Dia kata syaitan dia, maknanya Jibril tu tak turun tu, Jibril itu syaitan lah. Dia lewat datang kepada Muhammad. Ini dikatakan beberapa hari dah, beberapa hari, 2 ataupun 3 hari dah. Lalu Allah menurunkan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, mengikut Ibnu Hajar, wahyu tak turun ni banyak peristiwa dia. Antaranya ada anak anjing di bawah katil Rasulullah menyebabkan wahyu tak turun. Jibril tak turun. Pasalnya malaikat tak masuk rumah yang ada anjing. Ada juga peristiwa di mana kaum musyrikin Mekah dia tanya Rasulullah SAW tentang Zulkarnain, roh. Kemudian Rasulullah berjanji nak jawab. Kemudian Rasulullah tak sebut insya-Allah, maka Jibril tak turun beberapa hari, dan banyak lagi lah hadis-hadis yang menunjukkan fatrah wahyu. Ada yang menunjukkan kata-kata selepas tu wahyu turun dengan ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Ibn Hajar, semua riwayat tu confuse berbanding dengan riwayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. Jadi rawi mereka confuse antara hadis terputusnya wahyu ni, mereka guna hadis tu untuk surah Wadduha. Misalnya wahyu tak turun 15 hari kan, sebagaimana yang disebut oleh Jalalain. Ini bukan untuk surah Wadduha sebenarnya. Jadi menurut Ibn Hajar, semua riwayat-riwayat yang lain itu ada problem, sama ada dari segi sanadnya ataupun dari segi masa dia diturunkan. Jadi yang sahihnya, yang betulnya ialah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Jundub bin Abdullah. An Jundub bin Abdullah قال احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. Jundub bin Abdullah berkata, Jibril tak turun kepada Nabi SAW, lalu berkatalah seorang wanita Quraisy iaitu Ummu Jamil, syaitan dia dah tak turun kepada dia. Maksud dia Jibril lah tak turun. Lalu turunlah ayat fanazalat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu tidak meninggalkan kamu dan tidak juga marah kepada kamu. Walal akhiratu khairun laka lima fiha minal karamah laka. Dan hari akhirat itu lebih baik bagi kamu. So, khairun dua makna. Satu makna masdar. Masdar dan digunakan untuk makna benda lah. Sebarang kebaikan kita panggil khairun. Termasuklah harta. Satu lagi, khairun digunakan sebagai isim tafdil, lebih. So, walal akhiratu khairun laka. So, hari akhirat itu lebih baik bagi kamu kan. So lebih tu kita terjemah tu kerana ada min. Lebih baik daripada yang ula. Ula di sini maksudnya dunia. Dunia kan mu'annas. Sebab itulah sini digunakan bukan awal, ula. Da lah. Ad-daru, da ni rumah. Rumah ni mu'annas. So darud dunia. Ini kata sifat dia. Rumah yang dekat. Di sisi manusia yang paling dekat sekali, nikmatnya dunia lah. Sebab tu dinamakan dunia. So ni dibuang dah kerana ma'ruf. Tinggal dunia saja. Jadi Quran guna sini ula, yang pertama dengan yang akhir. Jadi guna isim tafdhil menunjukkan apa makna isim tafdhil? Bandingan. Maknanya benda tu ada. Maknanya kebaikan ni di dunia ada, di akhirat pun ada untuk Nabi Muhammad. Tapi yang lebihnya di
hari akhirat. 5, kerana fiha, di hari akhirat, banyak kemuliaan. Minal karamati, diberikan kepada kamu, wahai Muhammad. Cuba tengoklah kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad di hari akhirat. Maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Allah sebut, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhan kamu membangkitkan kamu dalam keadaan maqam kamu, kedudukan yang terpuji. Lagi, syahadah ataupun persaksian yang Rasulullah SAW akan berikan kepada para rasul. Maknanya Rasulullah akan bersaksi bahawa para rasul dahulu telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya persaksian Rasulullah SAW ni besarlah di hari akhirat. Lagi, Rasulullah di hari akhirat dapat haud. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu Kausar, telaga Kausar, haud. Rasulullah juga dapat syafaat, memberi syafaat kepada ummah dia pada hari akhirat. Wasilah kan? Doa selepas azan, doa agar Nabi diberikan wasilah. Yakni syurga yang tinggi di hari akhirat. Dan banyak lagi lah. So, Allah nak kata, di dunia di hari akhirat ni, dua-dua ada kebaikan kepada Nabi Muhammad. Kepada kamu lah, cakap kepada Nabi Muhammad ni, sebab masalah sekarang ni, seolah-olah Allah meninggalkan Nabi Muhammad kerana terputusnya wahyu selama 15 hari. Sebagaimana yang disebut oleh Jalalain, mungkin diambil daripada riwayat Ibnu Abbas, tapi kalau mengikut riwayat Bukhari, 2 ataupun 3 malam. Jadi Rasulullah pun rasa pusing juga. Sebenarnya nak jawab kepada orang kafir tu, tapi dituju kepada Nabi Muhammad juga. Muhammad, jangan pusing. Kami tak tinggalkan kamu. Kemudian Allah ungkit-ungkitkan. Ungkit di sini bukan ungkit rasa nak marah. Ungkit ertinya betapa kami menjaga kamu daripada awal lagi. Masa kamu tak ada apa-apa sehinggalah sekarang. Dan akan datang di dunia ni sampai Fatah Mekah, dan di akhirat kami bagi lagi kepada kamu. Bahkan lebih baik daripada apa yang diberikan di dunia. Ini satu keyakinan untuk melaksanakan misi dakwah mengajak manusia kepada tauhid yang penuh dengan pancarabah. Tanpa adanya pujuk rayu, beri nikmat dan sebagainya, mungkin kita fail tengah jalan. Wala saufa yu'tika rabbuka fil akhirah. Dan nanti, sungguh-sungguh ni, kelak, yu'tika rabbuka fil akhirah. Tuhan kamu akan memberikan kepada kamu pada hari akhirat berupa lah sini kan? Berupa khairat tadi. Ni khair. Khair sini lebih baik. Khair di sini maknanya tadi saya kata dia 2 makna kan. Satu makna benda, satu makna sifat. Ini benda lah. Kebaikan-kebaikan. Sebagai ata'an. Sebagai pemberian yang banyak jazilat. And then, pemberian itu, kadang pemberian kita duduk tunggu lagi, nak lagi kan. Tak puas hati lah maksudnya. Di dunia ni, banyak mana pun tak puas hati lagi. Nak lagi. Tapi pemberian yang Allah bagi itu sampai tahap kamu reda. Fatarda. Habis dah. Fatarda, kamu reda dengan pemberian tadi. Fatarda bihi. Faqala Nabi SAW, izan la arda. Sampai tahap Nabi kata, aku ni reda. Jadi kalau begitu, bila Allah sebut fatarda, kamu akan reda. Izan, kalau begitu, la arda. Aku tidak akan reda. Wa wahidun, kalau ada seorang di kalangan umat aku ni masuk neraka, berada dalam neraka. Wa wahidun min ummati finnar. Hadis ni tak ada dalam kitab-kitab hadis yang masyhur. Kalau ada pun hadis ni bukan Nabi sebut, tapi kata-kata Ibnu Abbas dengan sanad yang dikatakan dhaif. Cuma makna hadis ni kalau yang sahih lah ada dalam Muslim. Apabila Nabi baca ayat Al-Quran menyentuh tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, di mana mereka berdua sedih dengan apa yang berlaku kepada umat mereka, maka Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kesedihan. Nabi kata ummati kan, ya Allah ya Tuhanku, bagaimana dengan umat aku, sambil menangis.
Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan Jibril untuk bertemu Nabi Muhammad dan menyatakan kepada baginda, katakan kepada Muhammad bahawa kami akan menjadikan dia redha, yakni puas hati dengan umat dia, dan kami tidak akan menyakiti engkau dengan kesudahan yang tidak baik umat engkau di hari akhirat. Yakni kamu diberikan syafaat lah untuk recommend mereka masuk syurga. Kan? Sebab itulah Rasulullah diberikan syafaat. Allah memenuhkan nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila huna, sampai ayat ni tamma, maka habislah, selesailah jawabul qasam, penyambut kepada qasam, bi musbataini, dengan dua yang positif selepas dua penafian. Ma wadda'aka, satu negatif. Ma qala, dua kan. Kemudian walal akhiratu khairun laka minal ula, satu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, dua. So maknanya dua lah. Dua yang tidak menampakkan nikmat, jawapan dia ada dua. Dua yang diiskalkan, dua yang dipermasalahkan oleh kaum Quraisy, dan dua jawapan diberikan sebaliknya. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab syarah Jalalain ataupun syarah tafsir dan tafsir-tafsir yang lain, untuk ayat ni ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ni kan, yang ni mereka akan syarah dari segi sirah Nabi lah, daripada zaman Nabi kecil lagi, apa yang terjadi. Alam yajidka, yang ni mula dah. Alam yajidka, sehinggalah surah Alam Nashrah. Allah membilang-bilang, mengungkit-ungkit, menunjukkan betapa Allah memberi nikmat dan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada zaman kecil lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa. So alam, sebelum ni pun kita dah banyak sebut dia. Ni dah sebut situ, kalau ada lam, sini makna nafi, sini makna nafi, jadi makna dia positif. Jadi kalau positif kita panggil takrir lah. Soalan ni kan, soalan ni berupa soalan dalam bentuk takrir, mengiyakan. So istifham takririn. Jadi lam yajid, kalau positif jadi wajadah lah. Wajadaka, dia yakni Tuhan kamu tadi mendapati kamu. Tidakkah dia mendapati kamu, artinya dia mendapati kamu. Dia telah mendapati kamu dulunya yatim. Yatim ni dengan hilangnya faqdi, dengan kehilangan ayah. Abika, dengan kehilangan ayah kamu. Jadilah kamu anak yatim. Ini sirah. Bila tu? Sebelum kamu dilahirkan. Qabla wiladatika. Ini khilaf lah di kalangan mufassir. Dia kata sebelum Nabi dilahirkan, ataupun kata, ada yang kata selepas Nabi dilahirkan. Ba'dah. Dalam Sawi kata, kalau sebelum lahir tu, qabla wiladatika, yakni ba'da hamlihi bisyahraini. Selepas hamil 2 bulan. Ada yang kata sebelum dilahirkan 2 bulan. Au ba'daha ay wa alaihi faqila bisyahraini juga. 2 bulan selepas kelahiran. Ada yang katakan 7 bulan. Ada yang katakan 9 bulan. Ada kata, kalau sirah kan, khilaf. Sebab berdasarkan kepada cerita-cerita. Wasahih al-awwal. Wasahih al-awwal. Maknanya sebelum kelahiran. So, bapa meninggal di Madinah. Di mana meninggal, di mana disemadikan, juga khilaf. Ada yang kata meninggal di Madinah, kemudian ditanam di Darut Tababi'ah. Ada yang kata ditanam di Abwa'. Fa'awa. Lalu Tuhan kamu memberi perlindungan. Macam mana memberi perlindungan? Melalui sirah lah. Melalui sirah dapat diketahui bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melindungi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sirah. Sirah menceritakan bahawa mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Abdul Muttalib selepas pemergian bapanya. Kemudian selepas kemangkatan Abdul Muttalib diganti pula oleh Abu Talib, bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Daripada tangan ke tangan lah. Iaitu dengan bi'an dhammaka. So Allah kumpulkan engkau, yakni Nabi Muhammad, ila ammika, dengan dia mengumpulkan kamu kepada ammika, Abi Talib. Abi Talib yang lama jaga Nabi lah. Wa wajadaka dhalan, dan Tuhan kamu mendapati kamu dulu dhal. So, dhal dalam bahasa Arab dua makna kan. Satu yang hissi, satu yang maknawi. Hissi makna hilang lah. So hilang memang hilang sungguh. So, hilang tengah jalan. Hilang di lorong-lorong di Mekah. Ataupun hilang di semasa pergi ke Syam. Hilang sekejap lah. So sini dia tafsir satu. Amma anta alaihi al'an. So hilang daripada apa yang kamu berada sekarang. Iaitu syariat. Maknanya kamu tak ada syariat lah dulu. Tuhan kamu dapati kamu dulu tidak bersyariat, tidak ikut syariat, tak ada lagi wahyu lah. Amma anta alaihi al'ana minash syariati. Maknanya kamu juga tercari-cari hidayahnya sampai kamu pergi ke Gua Hira. Fahada. Lalu dia, yakni Tuhan kamu tadi, memberi hidayah, yakni memberi petunjuk, hadaka, menunjukkan kamu kepada syariat tadi. Ilaiha. Ini salah satu tafsir lah kan, syariat ni. Nanti kalau kita nak tafsir lain, tengoklah. Kalau yang biasanya yang mengumpulkan pendapat-pendapat tu dalam tafsir Tabari. Syariah yang dimaksudkan di situ ialah hukum hakam berkenaan dengan syariat. Ini kebanyakan mufassir mentafsirkan macam ni lah. Mungkin diambil daripada tafsir Hasan Basri dan juga Dhahhak dan Ibnu Kaisan. Sebagaimana dalam tafsir Baghawi. Satu lagi dia sebut hilang daripada petunjuk-petunjuk nubuah. Petanda-petanda nubuah. Arah-arah nubuah. Wa wajadaka ailan. Dan dia, yakni Tuhan kamu, mendapati kamu ailan. So, ailan artinya fakiran. Kamu tak ada harta. Ataupun satu lagi, kamu tak ada keluarga. Ailan, ada dua kan makna dia. Daripada kata kerja ala, ya'ilu. Maksud dia, iftaqara. Yakni memerlukan kepada orang lain. Daripadanya, keluar perkataan ala, artinya banyak tanggungan. Tapi kalau ala ya'ulu sama juga makna dia banyak tanggungan. Jadi ailun artinya banyak tanggungan. Jadi kesimpulannya ada dua makna lah. Satu maknanya fakir yang memerlukan. Yang kedua makna dia banyak tanggungan. Fa'agna. Kemudian dia mengkayakan kamu. Artinya mencukupkan kamu. Jadi sebab itulah tafsiran dia kata agnakan. Mengkayakan kamu dengan bima qanna'aka, dengan sesuatu yang mencukupkan kamu, yang kamu rasa qanaah dah. Nabi bila diberikan banyak harta sekalipun, Nabi tu beri kan. Nabi ambil yang cukup-cukup untuk dirinya dan keluarganya sahaja. Qanna'aka bihi minal ghanimah. So harta yang biasa Nabi perolehi ialah melalui ghanimah dan sebagainya, wa ghairiha, yang dihadiahkan ataupun bersama dengan isteri Khadijah yang ada harta yang berkorban untuk Nabi SAW. Jadi mengkayakan bukan hujah supaya jadi kaya ni. Mencukupkan. Sebab itulah dalam hadis disebut laisal ghina, bukan yang dimaksudkan dengan kekayaan di sini ialah banyaknya harta. An kasratil aradi, benda lah, arad. Walakinnal ghina, sebenarnya hakikat kekayaan itu ialah kayanya diri ataupun cukupnya diri rasa cukup. Kan orang banyak harta tapi tak rasa cukup. Ada orang yang harta dia banyak ni aja tapi dah cukup.
puas hati dah. Dah memberi ketenangan untuk diri dia. Ni hadis Bukhari ni. Kalau Nabi memang asalnya memang tak ada apa. Tapi Allah cukupkan. Mula-mula melalui Khadijah setelah berkahwin. Kemudian bersahabat dengan para sahabat baginda. Pergi ke Madinah. Ansar pula tolong. Kemudian setelah Allah bagi kekuatan, dapat rezeki melalui harta ghanimah. Tapi kalau tengok rumah Nabi, semua tak ada barang tu. Ada aja diberi, ada aja diberi. Ada aja diberi. Jadi kalau kamu ingatkan semua itu Muhammad, ingat semua tu pemberian yang kami pelihara kamu daripada kecil sampailah kamu jadi Nabi. Jadi kamu kena ingatlah anak-anak yatim tu. Kerana kamu pun pernah jadi yatim. Fa'ammal yatima. Adapun anak yatim, fala taqhar. Jangan kamu bersikap kasar terhadap mereka dengan bi akzi malihi. Ambil harta mereka. Rampas harta mereka. Au ghairi zalika. Harta dia ataupun yang kal izalah wahtiqarihi. Maknanya seperti menghina dia, merendah-rendahkan anak yatim, menyakiti hati mereka. Asa qahara yaqharu, menguasai dengan zalim, mengambil sesuatu dengan zalim, berkuasa ke atas sesuatu dengan zalim. Begitu juga makna dia ihtaqara, menghina, memperkecil-kecilkan. Ini semua perangai masyarakat jahiliah lah. Wa ammas sa'ila. Adapun orang yang meminta, kamu ni aku beri banyak. Jadi selepas kamu memperolehi apa yang aku berikan, untuk orang yang meminta jangan kamu menolaknya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta fala tanhar. Jangan kamu tazjur. Tazjur li fakrihi. Kamu zajr, maka kamu tolaklah. Dengan herdikan, dengan maki hamun, kamu tolak dia, menghalang dia disebabkan kefakirannya. Li fakrihi. Jadi sebaliknya kamu kena buat macam mana? Sebaliknya kalau orang minta ni kamu berilah makan, dia minta makan, beri makan. Ataupun kalau kamu tak boleh berikan apa yang dia minta, tolaklah dengan tolak yang berhemah. Itu dari segi harta lah. Kalau dari segi yang maknawi, minta ilmu, minta diajar. Hendaklah kamu muliakan orang yang minta nak mengaji. Dan kamu bersikap adil kepada orang yang mengaji. Jangan pilih-pilih kasih. Sebagaimana aku berikan kamu, aku cukupkan kamu, aku berikan banyak kepada kamu, kamu berilah kepada orang yang meminta. Wa amma bi ni'mati rabbika. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu yang diberikan kepada kamu, alaika berupa nubuah, binubuwati dan sebagainya, wa ghairiha, maka hendaklah kamu fahaddis, kamu beritahu, akhbir. Hadis dalam hadis yang kita ngaji, haddatsana, akhbarana, sama makna kan? Haddatsana fulanun wa fulanu, akhbarana fulanun fulanu. Memberitahu, sebut. So tengok dia kata sini, fahaddis, akhbir, fahaddis. So hendaklah kamu khabarkan, kamu beritahu nikmat-nikmat itu. Kerana bila kamu beritahu nikmat itu kepada orang, itu tanda kesyukuran. Baik. Artinya bilang-bilang nikmat tu. Dia kata Tuhan banyak beri kepada aku sekian, 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 sekian. Seolah-olah macam nak berbangga dirilah. Kalau Nabi tu tak apalah kan. Terhindar daripada riak dan sebagainya. So kalau kita manusia biasa ni, kalau kita kata kita belajar dulu, belajar Darul Ulum lah, 15 tahun lah, apa semua kan. Tak bangga diri ke? Dia kata untuk orang lain ni, selain pada Nabi SAW, kalau maksud dia untuk tanda kesyukuran, ataupun agar dijadikan ibrah, pengajaran, tiada unsur-unsur bangga diri, tak apalah. Jaiz. Dibolehkan. Saya belajar dulu dengan Profesor Saleh Zinki.
Dia ni belajar akademik biasa, kemudian dia tukar channel. Dia orang Iraq. Bila dia tukar channel, nak ngaji agama ni susah lah kan, nak kena baca banyak lah, ketinggalan banyak lah. Jadi dia kata dia bersungguh-sungguh, siang malam belajar. Walaupun dia orang Arab dah kan, belajar sehinggalah tahap tu lah dia dapat jadi profesor apa semua tu dalam bidang usul fiqh. Jadi dia kata, aku beritahu ni bukan aku nak bangga diri aku. Dia kata untuk memberi semangat, macam orang-orang Arab dulu kan, bangga dengan keberanian kabilah dia supaya menjadi contoh semangat kepada generasi yang akan datang. Butulah. Wa huzifa dhamiruhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'di af'al, yang kita sebut sebelum ni. Yang macam ni kan, saja ni qalaka ni dibuang sini kan. Tak sebut nama Nabi dah sini. Dihazafkan, dia kata, dihazafkan dhamir pada sesetengah kata kerja. Fi ba'di af'ali, kerana meraihkan, riayatan, kerana mempertimbangkan fawasil. Lil fawasil. Fawasil ni macam tempat berhenti-berhenti sinilah. Oleh kerana ni berhenti dengan saja, maknanya alif maksurah, sini pun alif maksurah, sini pun alif maksurah kan, alif maksurah. Itu salah satulah sebab dia di sini. Meraihkan fawasil. Satu lagi yang kita sebut tadi, kerana memang perkataan ni tak nak sebut nama Nabi lah. Kerana ini perkataan yang tak elok. Yang menggambarkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni ada masanya menyayangi Nabi dan ada masanya membenci Nabi. Padahal Allah hanya menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelas. Jadi surah Wadduha ni ada hubungannya dengan surah Asy-Syarh. Dari segi kita tengok tadi, membilang-bilang tadi, mengungkit-ungkit tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada Nabi, menunjukkan ungkitan itu sebenarnya untuk menunjukkan kuatnya Allah menjaga Nabi SAW dan kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Taala curahkan kepada Nabi melalui kehidupan Nabi yang seumpama itu, walaupun nampak macam tidak ada campur tangan secara hissi, secara fizikal, tapi secara maknawi kalau fikir, itu sebenarnya campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bis-shawab.